Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dirakamkan bertujuan menyatakan refleksi kepada sesi pengajaran makro saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Long Yunus, Bacuk, Kelantan. Okey, untuk keseluruhan kepada pengajaran makro saya iaitu semua murid dapat mencapai kesemua objektif yang telah ditetapkan oleh saya, dan pengajaran makro ini tidak melebihi tempoh masa yang telah diperuntukkan iaitu selama 30 minit. Untuk sesi pengajaran makro ini saya telah mengajar subjek pendidikan Islam, pelajaran yang ke-16 iaitu pengurusan jenazah untuk tingkatan 3. Untuk kekuatan yang saya dapat kenal pasti untuk sesi makro ini iaitu yang pertama, saya telah melakukan 2 aktiviti bersama-sama dengan pelajar, di mana pelajar telah melakukan sesi perbincangan pada aktiviti yang pertama di dalam kumpulan yang telah saya agihkan, yang telah saya bahagikan mereka kepada 3 kumpulan, dan kesemua pelajar dapat memberi kerjasama dan terlibat dengan mengambil bahagian masing-masing di dalam kumpulan mereka. Untuk aktiviti kedua pula iaitu sesi pembentangan oleh wakil daripada kumpulan masing-masing. Setelah pelajar-pelajar menyiapkan tugasan mereka di dalam kumpulan, wakil daripada kumpulan ataupun ketua kumpulan perlu tampil ke hadapan untuk membentangkan tugasan yang telah saya berikan. Okey, untuk kekuatan yang kedua pula, saya telah menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik iaitu seperti kad manila yang berwarna-warni untuk diagihkan kepada pelajar untuk melakarkan tugasan mereka di atas kad manila yang telah saya berikan. Untuk kekuatan yang ketiga pula ialah saya telah menggunakan bahasa badan yang baik, iaitu saya bergerak satu tempat ke tempat yang lain semasa aktiviti pembelajaran berlangsung, iaitu saya bukan hanya berdiri di hadapan kelas, malah saya bergerak ke anak-anak murid saya untuk memantau dan membimbing mereka untuk melakukan aktiviti tersebut. Dengan bimbingan tersebut, saya dapat kenal pasti yang mana ia dapat mempengaruhi minat murid-murid untuk mengikuti sesi pembelajaran pada hari tersebut. Untuk kekuatan yang seterusnya yang dapat saya kenal pasti iaitu saya membuat demonstrasi di mana saya menunjukkan kepada pelajar bagaimana cara ataupun tindakan awal untuk kita menghadapi orang yang baru meninggal dunia. Dan dengan demonstrasi yang saya lakukan di hadapan pelajar-pelajar, saya dapat lihat bahawa kefahaman pelajar lebih baik dengan adanya demonstrasi daripada saya. Seterusnya, untuk kelemahan kepada sesi makro pembelajaran saya pada kali ini iaitu yang pertama, pelajar-pelajar tidak dapat mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Seperti kita tahu, sesi pembelajaran dan pengajaran kita telah kembali kepada normal, di mana sesi PMP dapat berlangsung di sekolah, tetapi ada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi mengurangkan penularan COVID-19 ini. Apa yang saya dapat lihat, pelajar-pelajar tidak mengenakan penutup muka semasa dalam perbincangan kumpulan, dan tiada penjarakan sosial semasa mereka melakukan perbincangan di dalam kumpulan. Untuk kelemahan yang kedua yang dapat saya kenal pasti iaitu kurangnya aktiviti yang dapat merangsang pemikiran pelajar-pelajar di dalam kelas. Di mana saya hanya membuat 2 aktiviti bersama-sama dengan pelajar, iaitu aktiviti perbincangan di dalam kumpulan dan pembentangan di hadapan kelas. Hanya 2 aktiviti yang dapat saya lakukan, dan itu merupakan kelemahan yang dapat saya kenal pasti. Kelemahan yang seterusnya ialah saya tidak dapat menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik seperti tayangan video kepada pelajar-pelajar, tayangan slide, penggunaan projektor dan sebagainya.
Seterusnya, untuk cadangan dan penambahbaikan untuk sesi makro saya ini adalah yang pertama, saya perlu memperbanyakkan aktiviti yang menarik seperti susun puzzle, aktiviti dalam aplikasi seperti dalam quizzes. Hal ini adalah untuk menarik minat yang lebih baik, yang lebih mendalam kepada pelajar untuk memahami isi pelajaran yang saya ajarkan. Itu cadangan yang pertama. Dan cadangan yang kedua, iaitu saya perlu bijak dengan pembahagian masa, di mana masa-masa yang lebih tersebut sepatutnya saya gunakan sebagai sesi soal jawab dengan pelajar-pelajar, melakukan kuis dan lain-lain. Dengan melakukan aktiviti ataupun soal jawab dengan pelajar ini, masa pembelajaran itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, cadangan saya ialah saya perlu memperbanyakkan bahan bantu mengajar untuk menarik minat pelajar untuk memahami isi pembelajaran pada hari tersebut, di mana saya tidak menggunakan tayangan video, penggunaan slide, penggunaan aplikasi quiz, di mana dengan adanya BBM seperti ini akan dapat menarik minat pelajar-pelajar untuk lebih memahami isi pembelajaran pada hari tersebut, di mana sebenarnya pada hari rakaman makro tersebut saya sukar untuk mendapatkan bahan bantu mengajar dengan pihak sekolah. Seterusnya, untuk cadangan yang terakhir, iaitu saya perlu menitik beratkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, di mana dengan mengikuti SOP, dengan menitik beratkan SOP ini akan dapat membendung ataupun mengurangkan penularan COVID-19. Sepatutnya cadangan saya, pelajar-pelajar perlu diwajibkan untuk pemakaian penutup muka dan mestilah ada penjarakan sosial semasa aktiviti di dalam kelas. Sebagai kesimpulan kepada sesi pengajaran makro saya, dapat saya simpulkan ianya dapat memberi pengalaman yang baik kepada saya, di mana saya dapat berkongsi ilmu dengan pelajar dan dapat melakukan aktiviti pengajaran dengan pelajar, dan hal ini akan memberi satu pengalaman yang baik kepada saya, di mana pada sesi pengajaran makro tersebut ia adalah pengalaman pertama saya mengajar pelajar dengan jumlah yang ramai di dalam kelas. Hal ini kerana saya tiada pengalaman mengajar kerana baru sahaja menamatkan pengajian ijazah sarjana muda saya. Di dalam sesi makro ini juga saya dapat kenal pasti kelemahan dan kekuatan pada sesi pengajaran makro tersebut, dan dapat saya menambah baik di dalam pengajaran tersebut supaya pengajaran tersebut lebih berkualiti serta dapat capai ke semua objektif yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.